Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan kesempatan dan juga izinnya dapat lagi sama-sama kita menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di atas landasan ilmu. Dan alhamdulillah, pada pagi ini kita termasuk di dalam hadis yang Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkenaan dengan hadis larangan mendiamkan ataupun memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Jadi perbincangan kita pada hari ini lebih berkisarkan tentang isu persaudaraan sesama umat Islam. Kalau kita lihat dalam dunia kita sekarang ni, dalam arena kini, masyarakat saling bergaduh disebabkan berlakunya perselisihan, sama ada dari sudut agama, sama ada dari sudut ekonomi, sama ada dari sudut politik, sama ada dari sudut perbezaan pandangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini akan memberitahu kepada kita, akan menjelaskan kepada kita bahawasanya agama Islam ini menuntut kepada kita untuk memperkukuhkan hubungan persaudaraan. Jadi hadis yang kita akan bicarakan pada hari ini dimasukkan oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijrah. Beliau masukkan di dalam kitab Bulughul Maram, di dalam Kitabul Jami' Babul Birri Wassilah. Jadi pada hadis yang ke-8 beliau masukkan satu hadis yang cukup menarik. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, muttafaqun alaih. Jadi maksudnya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seseorang muslim, an yahjura akhahu, untuk memboikot, untuk mendiamkan saudaranya, fawqa 3 layalin, selama lebih daripada 3 hari ataupun 3 malam. Yaltaqiyani, mereka saling bertemu. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, maka seseorang berpaling kepada saudaranya dan saudaranya pun berpaling daripadanya. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, dan sebaik-baik di antara mereka berdua yang saling bermusuhan ini adalah yang mula-mula memberikan salam. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi insya-Allah berdasarkan kepada hadis ini kita akan sentuh 2 perkara yang asas. Yang pertama sekali adalah at-ta'rif bir-rawi, pengenalan kepada perawi dalam kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang keduanya adalah berkenaan dengan makna ataupun kita katakan maksud bagi matan hadis ini. Apa yang nak disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi hadis ini. Jadi yang pertama sekali kita pergi kepada at-ta'rif bir-rawi, pengenalan kepada perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau lebih disebut sebagai Abu Ayyub Al-Ansari.
Adapun dari sudut nama, nama beliau adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb. Beliau ini daripada Bani Najjar, dan kisah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah beliau bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cukup masyhur. Seperti mana yang kita tahu, setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, pada waktu itu ramai yang sambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bergembira dengan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita lihat, ramai dalam kalangan mereka yang cuba untuk memberikan hadiah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada dalam kalangan mereka yang sanggup memberikan anak mereka untuk menjadi khadam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Ummu Sulaim. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu urusan baginda. Jadi sebab itulah Anas rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ramai juga dalam kalangan mereka ini yang bergembira sehingga kan mereka ini mahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama dengan mereka. Namun ketika mana Nabi sampai ke Madinah, ketika mana tunggangan Nabi bergerak, Nabi beritahu kepada para sahabat yang terdiri daripada golongan muhajirin dan ansar, biarkan tunggangan ini berhenti di mana yang dia nak. Jadi akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di tapak pembinaan Masjid Nabawi. Kemudian ketika mana tunggangan Nabi berhenti, Nabi tak turun lagi. Kemudian unta tu bangun dan berjalan ke hadapan, kemudian patah balik ke tempat pertama tadi, iaitu tempat perkampungan Bani Najjar. Bani Najjar ni adalah keturunan di sebelah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah ibu. Jadi ketika mana turun di situ, kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada golongan Ansar, rumah siapa yang paling dekat di sini? Maka pada waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari bersegera menawarkan rumahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi tinggal. Jadi itu di antara pengorbanan dan jasa Abu Ayyub Al-Ansari kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat menyebutkan bahawasanya Abu Ayyub Al-Ansari tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rumah selama 7 bulan. Sebelum siapnya Masjid Nabawi dan juga rumah bilik isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita baca sejarah semasa Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub ni cukup menjaga akhlak dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan dia tak mau bunyi. Maksudnya rumah Abu Ayyub ni 2 tingkat. Jadi pada peringkat awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Abu Ayyub duduk atas, Nabi duduk bawah. Jadi Abu Ayyub cukup berhati-hati, tak mahu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang menceritakan bahawasanya pernah satu hari bumbung rumah Abu Ayyub ini bocor, jadi menitik air. Sehingga kan Abu Ayyub bimbang benda tu kena dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diambilnya selimut Abu Ayyub lalu diletakkan di tempat yang menitik tersebut sehingga berimpunlah air tersebut. Jadi ini menunjukkan bahawasanya betapa sayangnya Abu Ayyub Al-Ansari kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ini dalam kalangan sahabat yang Allah Taala panjangkan umurnya sehinggalah mencecah 80 tahun. Dan beliau ini meninggal semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan beliau ini sempat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini juga selalu mengikuti peperangan yang Nabi ikuti. Antaranya perang Badar, perang Uhud dan yang lain-lain lagi. Jadi ini di antara kehebatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari wafat semasa dalam perjalanan untuk pergi perang. Ketika mana nak keluar berperang, nak pergi ke kota Konstantinopel ataupun disebutkan sebagai Konstantiniyah. Jadi ketika mana dalam perjalanan itu
Yang waktu tu yang menjadi panglima perang ketika itu, pasukan itu adalah Yazid bin Muawiyah. Dia tengok Abu Ayyub dalam keadaan tak berapa nak sihat. Dia pun tanya, adakah apa-apa yang kau inginkan? Jadi kata Abu Ayyub Al-Ansari, sekiranya ditakdirkan aku meninggal, maka bawalah jenazah aku ni dan kebumikan dekat dengan kota Konstantinopel. Dan alhamdulillah, permintaan dia tu dilunaskan oleh pasukan kaum muslimin pada ketika itu. Jadi inilah pengorbanan jasa Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni terdiri merupakan sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi dan menerima secara langsung hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Antaranya kalau kita relate dengan keadaan semasa, hadis puasa 6. Jadi dalam satu hadis menyebutkan man shama Ramadan thumma tabi'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahri. Jadi hadis itu juga diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi ini sedikit sebanyak pengenalan terhadap perawi yang meriwayatkan hadis ini. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, di dalam hadis ini menyebutkan la yahillu li muslim, tidak halal bagi seseorang muslim ay yahjura, untuk menghajar. Hajar ini boleh kita terjemahkan kepada boikot ataupun mendiamkan saudaranya. Akhahu fawqa thalathi layalin, lebih daripada 3 hari, lebih daripada 3 malam. Yaltaqiyani, mereka saling bertemu. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, seseorang berpaling daripada saudaranya dan saudaranya berpaling daripada saudaranya. Wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, dan sebaik-baik dalam kalangan mereka ini adalah yang memulai memberikan salam sebagai satu simbolik pendamaian. Itulah yang diajarkan oleh agama Islam. Syariat Islam ini cukup indah. Sebab itu ketika mana Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, Nabi SAW di antara perkara asas yang baginda SAW lakukan adalah mempersaudarakan di antara muhajirin dan juga ansar, Aus dan juga Khazraj, menunjukkan bahawasanya kekuatan umat Islam ini berada di atas keutuhan persaudaraan. Itulah kekuatan umat Islam. Dan kita lihat daripada ayat-ayat Al-Quran juga menjelaskan perkara yang sama. Ketika mana kita buka surah Al-Hujurat, dalam surah Al-Hujurat ada menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi kepada hadis pertama di dalam kitab Bulughul Maram, dalam Kitabul Jami', ada menceritakan kepada kita tentang hak seorang muslim ke atas muslim yang lain ada 6. Yang pertama sekali memberi salam. Yang keduanya adalah bila mana diberi undangan maka penuhilah. Yang ketiganya idza stansahaka fansah lahu, bila mana diminta untuk memberikan nasihat maka berilah. Yang keempatnya adalah wa idza atasa fahamidallah fashammithu, bila mana saudara kamu bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan ucapan tashmid, yahdikum yarhamukallah. Kemudian saudara itu balas balik, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yang kelimanya adalah menziarahi orang sakit, dan yang keenamnya adalah mengunjungi jenazah. Jadi itu di antara hak seseorang muslim kepada muslim yang lain, menunjukkan bahawasanya agama Islam suruh kita jaga hubungan kita sesama saudara se-Islam. Itu hakikatnya. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW menyebutkan la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam syurga. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam syurga sehinggalah kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbtum. Jadi disebutkan dalam hadis itu, dan kalian tidak akan dianggap beriman sehinggalah kalian ini saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Dan mahukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang kalau kalian buat akan menyebabkan kalian ini saling mencintai. Kemudian Nabi sebut afsyus salam bainakum, sebarkan salam
dalam kalangan kamu. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Daripada hadis ni Nabi sebut la tadkhulu al-jannah hatta tu'minu. Jadi memang kita tahu bahawasanya syurga ini perlukan kepada keimanan. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian dan kalian tidak dianggap sebagai beriman, tidak sempurna keimanan itu sehinggalah adanya kecintaan. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam. Oleh sebab itu Islam melarang kepada kita untuk kita menghina kaum lain, seperti mana dalam ayat Al-Quran, wala la yaskhar qaumun min qaumin. Jadi dalam surah Al-Hujurat ayat 11 menyebutkan jangan sesebuah kaum menghina kaum yang lain. Kadang-kadang kita sama ada dari sudut bangsa, misal kata Melayu, Cina, India. Kadang-kadang Melayu kata dekat Cina, Cina kata dekat Melayu, India kata dekat Melayu, Melayu kata dekat India. Jadi kadang-kadang berlakunya kes penghinaan ini menyebabkan orang tak hormat di antara satu sama lain hanya disebabkan bangsa dan kaum. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan perbezaan kaum dan bangsa ini untuk saling mengenal dan bukanlah untuk saling kita berbalah, bergaduh sesama kita. Jadi Islam larang. Dan begitu juga dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat menyebutkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Dan janganlah kalian saling mencari kesalahan di antara kalian dan janganlah saling ghibah di antara kalian. Jadi agama Islam menuntut kepada kita untuk menjaga hubungan sesama umat Islam. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, Islam melarang kita daripada menjual di atas jualan orang mukmin, dan begitu juga wala yahtubur rajul ala khitbati akhihi. Janganlah seseorang melamar di atas lamaran saudaranya. Maksud kata kawan tu dah bertunang, kita nak rampas tunang dia, kita kata tak apa baru bertunang. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, perbuatan itu akan melahirkan perasaan dendam sesama umat Islam, sesama saudara. Jadi benda-benda macam ni kita elakkan. Baiklah, kita pergi kepada hadis ini secara umumnya. Yang pertama sekali, la yahillu li muslim, tidak halal bagi seseorang muslim. Jadi bila mana Nabi SAW mengungkapkan perkataan tidak halal, ia menunjukkan bahawasanya perkara itu haram. La yahillu li muslim, tidak halal bagi seseorang muslim. Maksudnya haram bagi seseorang muslim an yahjura akhahu fawqa 3 layalin, untuk dia memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boikot ini kita boleh bahagikan kepada dua. Kadang-kadang seseorang itu dia memboikot di atas faktor kepentingan peribadi ataupun perkara yang bersifat duniawi, bersifat dunia. Ada sebahagian orang yang boikot atas dasar perkara akhirat dan juga kepentingan agama. Jadi ada dua perbahasan di sini dalam kalangan ulama. Sekiranya seseorang memboikot saudaranya atas faktor peribadi, atas faktor perkara-perkara yang bersifat keduniaan, maka hanya dibenarkan 3 hari sahaja untuk tak bertegur sapa, untuk kita katakan boikot, untuk mendiamkan diri kepada saudaranya. Hanya 3 hari sahaja. Sebab apa 3 hari? Sekali kita akan bincangkan. Yang keduanya pula ulama bincang tentang seseorang yang memboikot saudaranya atas faktor agama. Yang ni walaupun lebih daripada 3 hari dibenarkan atas faktor maslahah, kemaslahatan bagi membaik pulih seseorang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali kita pergi pada yang pertama, ada beberapa persoalan berkenaan dengan hadis ni. Kenapa Nabi SAW membenarkan kepada umatnya untuk memboikot saudaranya, untuk mendiamkan saudaranya dalam tempoh 3 hari, tak boleh lebih? Sebab apa? Kerana kata sebahagian ulama, hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan umat Islam, perasaan seseorang. Jadi bila mana seseorang terasa dengan saudara dia, bila mana berlaku pergaduhan, permusuhan di antara 2 orang, jadi ada manusia yang dia ni cepat marah dan dia cepat untuk reda. Ada sebahagian orang yang dia sukar marah dan dia juga sukar untuk memaafkan.
Ada sebahagian orang yang sukar untuk marah tetapi cepat memaafkan. Jadi tabiat manusia ini, perangai manusia ini dia berbeza-beza. Disebabkan perbezaan itu, kita katakan Allah Ta'ala memberikan kelonggaran. Dan begitu juga fitrah manusia ni agak susah bila mana bergaduh tiba-tiba nak terus baik. Jadi itu benda yang agak susah. Jadi Allah Ta'ala memberikan kelonggaran hanya 3 hari sahaja. Maksud kata dalam tempoh 3 hari itu kita muhasabah. Dalam tempoh 3 hari itulah kita nak cuba memperbaiki hati kita. Kita cuba untuk menerimanya. Jadi itu di antara hikmah kenapa dibenarkan selama 3 hari. Dan lebih daripada 3 hari, kalau untuk kepentingan peribadi, kalau untuk kepentingan dunia, tak dibenarkan. Tak boleh. Kadang-kadang manusia ni dia bermusuhan dengan saudara dia, mungkin atas faktor kewangan, atau faktor kita katakan berebut kekasih ke, ataupun berebut harta pusaka ke dan sebagainya, bergaduh. Jadi tak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau berlaku perkara sedemikian, maka masing-masing berada dalam keadaan berdosa. Dan kita akan bincang sekejap lagi berkaitan dengan ancaman bagi orang yang bermusuhan lebih daripada 3 hari. Itu berkaitan dengan larangan untuk kita memboikot saudara kita lebih daripada 3 hari. Dan tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hadis ini menyebutkan wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam, dan sebaik-baik di antara mereka berdua ini adalah mereka yang memulai memberi salam. Jadi ulama mengambil faedah daripada hadis ini dengan menyatakan bahawasanya cara untuk menyelesaikan masalah pergaduhan di antara 2 orang ataupun lebih adalah dengan seseorang memulai memberi salam dan mereka saling menjawab salam. Menunjukkan bahawasanya telah berlaku perdamaian di situ. Jadi sebenarnya benda ni ada khilaf dalam kalangan ulama. Ada sebagian ulama kata nak menyelesaikan masalah boikot ini, yang pertama sekali pendapat jumhur. Jumhur mengatakan cukup sekadar mereka saling memberi dan membalas salam. Ini pendapat Imam Malik dan juga Al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama, majoriti ulama berkata sedemikian. Adapun pandangan lagi satu, pandangan yang kedua menyatakan bahawasanya tidak cukup sekadar memberi salam. Mereka kena berbaik seperti sedia kala. Kalau mereka ini kawan rapat sebelum mereka bergaduh, kiranya selepas daripada 3 hari itu mereka kena kembali seperti biasa. Jadi wallahu alam, sebagian ulama menyatakan pandangan yang kedua ni agak sukar untuk dipraktikkan kerana manusia ni kadang-kadang dia ibarat seperti gelas. Seperti gelas ni. Bila mana jatuh ke bawah, pecah, jadi dia retak, dia pecah. Jadi sukar untuk kita nak baiki kembali kepada asalnya. Maka begitulah jiwa manusia. Kadang-kadang berlaku terasa dalam hati, menyebabkan dia nak balik seperti asal agak susah. Jadi cukup sekadar memberi salam dan mereka bertegur sapa. Itu pun sudah memadai. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa sikit beberapa kisah tentang bagaimana akhlak salafus salih dahulu, bagaimana akhlak ulama dahulu, sama ada dalam kalangan salafus salih termasuk dah dalam kalangan sahabat. Mereka ini sukar untuk berdendam. Walaupun berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, di antara tanda akhlak mulia ini kata Imam Ahmad, an tahtamila ma yakunu. Jadi bila mana kita diberikan keburukan, maksudnya orang membuat keburukan kepada kita, kalau kita mampu membalas dengan kebaikan, maka itu satu kelebihan dalam diri kita. Itu satu kelebihan. Dan ini juga dijelaskan dalam surah Fussilat ayat ke-34 dan 35, di mana Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya orang yang dia ni boleh membalas kebaikan, membalas keburukan dengan kebaikan, mereka ini adalah terdiri daripada golongan orang yang sabar dan juga orang yang mendapat keberuntungan. Jadi Allah Ta'ala memuji mereka ini. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman Nabi SAW, ketika mana berlakunya peristiwa isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha difitnah. Pada ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, yang terlibat
dengan memfitnah anak Saidina Abu Bakar ini adalah Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah ni adalah sepupu bagi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sepupu dia ni mendapat bantuan kewangan, bantuan makanan daripada Abu Bakar. Bila dikatakan Abu Bakar ni selalu bagi bantuan kepadanya. Bila mana Abu Bakar As-Siddiq mendapat tahu bahawasanya sepupu dia ni telah melakukan satu perkara yang tak baik kepada anaknya, maksud dia kata terlibat dalam menyebarkan fitnah, keburukan perkara ini, fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka kata Abu Bakar, demi Allah aku takkan bagi dah bantuan kepada saudara aku, sepupu aku, iaitu Mistah bin Uthathah. Macam kita lah, kadang-kadang kalau kita duduk di tempat Abu Bakar pun mungkin kita akan kata tergamak dia buat macam tu. Aku bagi duit setiap bulan, aku bantu dia, ini yang dia balas. Mungkin itu yang kita ungkapkan. Dan begitulah pada peringkat yang pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian dia teringat tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah An-Nur ayat ke-22, di mana ayat tersebut Allah Taala melarang daripada seseorang bersumpah untuk tidak memberi infak kepada kaum kerabat dan juga orang miskin, dan Allah Taala menganjurkan, Allah Taala menyuruh kepada kemaafan, dan Allah Taala menyatakan di dalam ayat itu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Sukakah kamu sekiranya Allah Taala mengampunkan dosa kamu? Jadi Abu Bakar kata, aku suka. Jadi dia pun terus bersumpah semula, aku akan meneruskan bantuan aku kepada Mistah bin Uthathah. Jadi demi mendapat kebaikan agama itu, Abu Bakar sanggup mengetepikan perasaan marah dia kepada Mistah kerana ingin mendapatkan keampunan daripada Allah Azza wa Jal. Itulah akhlak yang terbaik daripada Abu Bakar As-Siddiq. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana berlakunya peristiwa perselisihan faham antara Al-Imam Syafi'i dan juga Yunus As-Sadafi. Waktu tu Yunus As-Sadafi agak terasa dengan Al-Imam Syafi'i. Tetapi walaupun Al-Imam Syafi'i ini lebih faqih daripada Yunus As-Sadafi, dia datang kepada Yunus As-Sadafi dan Al-Imam Syafi'i menyatakan kepada Yunus, walau lebih kurang macam inilah, walaupun kita berselisih faham tetapi kita tetap saudara. Jadi ini menunjukkan akhlak salafus salih terdahulu. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ketika mana dia dibuang oleh saudaranya, ketika mana dia dianiaya oleh saudaranya, sehingga menyebabkan Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub ini berpisah selama 80 tahun. Dalam riwayat menyebutkan 80 tahun. Di antara penyebabnya adalah, angkaranya adalah saudara Nabi Yusuf. Ketika mana adik-beradik Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Yusuf, minta maaf. Jadi beliau maafkan. Beliau tak ada maksudnya nak ungkit kisah lalu, tak ada nak kata tergamak apa buat macam tu. Beliau bercakap seolah-olah beliau dah lupakan semua itu. Jadi ini di antara akhlak orang yang beriman, orang yang berakhlak mulia. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam kalangan cerita-cerita ulama dulu memang banyaklah. Seperti mana Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika mana orang mengkafirkan dia, ketika mana orang kata macam-macam dekat dia, orang boikot dia, orang tunggu peluang nak bantai dia orang akan bantai dia, tetapi bila mana dia ada peluang untuk bantai orang lain, dia tak buat. Jadi ada satu kisah lah, ketika pada zamannya ada pertelingkahan antara dia dengan seorang ulama ni. Ketika mana kematian musuh Ibn Taymiyah ni, Al-Imam Ibn Al-Qayyim datang nak bawa khabar tu kepada Ibn Taymiyah. Pada waktu itu Imam Ibn Al-Qayyim mungkin dalam keadaan gembira lah disebabkan kematian musuh Ibn Taymiyah itu. Tetapi akhlak Ibn Taymiyah, dia sedikit pun tidak menunjukkan dia ni rasa gembira di atas kematian orang yang selalu memusuhi dia. Inilah akhlak orang yang beriman dan juga orang yang berakhlak mulia. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis ini, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Dan sebaik-baik di antara mereka berdua ini adalah yang memulai memberi salam. Jadi dalam agama ini, dalam hadis ini, Nabi tak sebut
yang terbaiknya adalah orang yang salah minta maaf kepada orang yang tak bersalah. Kadang-kadang berlakunya ego dalam kalangan masyarakat ni, misal kata berlaku pergaduhan antara majikan dan juga anak buah. Majikan mungkin akan kata, awak pula aku nak minta maaf dekat dia, dia anak buah aku, dia kena minta maaf dekat aku. Ataupun kadang-kadang pak menakan dengan anak menakan. Pak menakan kata apa? Aku pak menakan, level aku tinggi, takkan aku nak minta maaf dengan anak menakan. Begitu juga berlakunya pergaduhan antara anak dan ayah. Begitu juga berlakunya pergaduhan antara orang yang tua dengan orang yang muda. Jadi mungkin orang yang tua akan kata, aku lebih makan garam daripada dia berbanding dengan dia ni. Jadi dia kena minta maaf dekat aku. Tetapi dalam agama, dia tak kira siapa makan garam dulu. Dia tak kira siapa yang pangkat lebih tinggi. Yang Islam titik beratkan adalah yang sebaik-baik di antara mereka ini adalah yang cuba untuk mendamaikan. Itulah mereka memulai memberi salam. Jadi itulah yang terbaik. Itu berkaitan dengan perkara bersifat duniawi. Adapun sekiranya seseorang itu memboikot saudaranya atas kepentingan agama, ataupun kita katakan dari sudut akhirat. Contohnya, sahabat kita ni, dia berniaga waktu Jumaat. Ketika mana azan Jumaat, ketika mana orang mendengar khutbah, orang solat Jumaat, dia duk sibuk berniaga. Jadi, boleh tak kita nak boikot dia ni? Dan boikot kita ni bukan kerana dendam dengan dia. Boikot kita ni kerana nak menarik dia semula supaya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jawapannya adalah dibolehkan. Ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Ibn Abdul Bar. Beliau menyatakan bahawasanya ajma'u ala annahu yajuzul hajru fawqa thalathin liman kanat mukalamatuhu tajlibu naqsan ala al-mukhatab lahu fi dinihi aw mudarratan tahsulu alaihi fi nafsihi aw dunyahu farubba hajrin jamil khairun min mukhalatatin mu'dhiyah. Jadi berdasarkan apa yang disebutkan Ibn Abdul Bar ini, sekiranya ada kepentingan agama maka dibenarkan. Jadi apa dalilnya tuan-tuan dan puan-puan dibolehkan perkara sedemikian? Dalilnya adalah perkara ini juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana ada dalam kalangan sahabat yang tak keluar untuk pergi perang Tabuk. Siapakah mereka itu? 3 orang. Yang pertama sekali Ka'ab bin Malik, yang keduanya adalah Hilal bin Umayyah, yang ketiganya adalah Murarah bin Rabi'. Ketiga-tiga mereka ini tidak keluar perang Tabuk. Adapun Ka'ab bin Malik ini, beliau bukan tak mau keluar perang, tetapi disebabkan berlakunya sikap menangguh, berlengah-lengah, maka dia ketinggalan untuk menyertai peperangan tersebut. Sehingga kan bila sampai di Tabuk, Nabi tanya, mana Ka'ab bin Malik? Ada sebahagian menjawab, dia dah selesai duduk di rumah, sebab tu tak ikut perang. Tapi Muaz bin Jabal kata apa? Aku tak kenal Ka'ab bin Malik ni, melainkan dia ni orang yang baik, orang yang beriman. Maka Nabi pun tak kata apa. Kemudian bila balik ke Madinah, ramailah pakat berjumpa dengan Nabi SAW. Ada yang dalam kalangan orang munafik yang tak turun perang, dan mereka mencipta berbagai alasan. Nabi terima. Sehinggalah bila sampainya kepada Ka'ab bin Malik bagi tahu, aku tak ada alasan apa. Kerana apa? Kerana dia tahu kalau dia menipu pun kepada Nabi SAW akan turun wahyu menceritakan keadaan sebenar. Jadi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia bagi tahu, aku tak ada alasan apa, tak ada alasan yang munasabah yang menyebabkan aku tak keluar perang. Maka Nabi SAW suruh dia bangun, dan kita tunggu apa arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Nabi menyeru kepada kaum Madinah pada ketika itu, umat Islam pada ketika itu, untuk memboikot 3 orang ni selama 50 hari. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, diboikot, pergi ke pasar orang tak bercakap, jumpa kawan-kawan tak bercakap. Boleh jadi kita katakan tekanan perasaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang berlaku kepada Ka'ab bin Malik. Dan tujuannya kalau kita lihat, untuk menginsafi diri mereka, untuk mereka bermuhasabah diri. Dan ketika mana sampai dalam beberapa tempoh, diminta pula supaya mereka ini diasingkan daripada isteri mereka. Sehinggalah kita katakan sampai tahap 50 hari, kemudian barulah wahyu turun untuk menerima taubat mereka, dan mereka bergembira dengan tempoh boikot yang telah
telah dilucutkan ke atas mereka. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di atas faktor hadis inilah tuan-tuan dan puan-puan, dibolehkan kepada kita untuk boikot seseorang supaya dia dekat dengan agama. Misal kata, contoh, dia ni rajin duduk berniaga ketika mana solat Jumaat, ketika mana orang mendengar khutbah. Jadi di antara boikot, mungkin kita kurang bertegur sapa dengan dia, kita kurang pergi beli barang kat kedai dia, walaupun kita kawan dia, tapi kita tunjukkan rasa tak suka kepada dia. Bukan tak suka kepada dia, tak suka kepada perbuatan dia yang meninggalkan solat Jumaat untuk mencari wang. Jadi mungkin dengan sebab itu dia akan rasa, kenapalah orang tak mai kedai aku, kenapalah orang tak suka kepada aku, sehingga dia akan fikir kesalahan dia dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaik. Tetapi kata para ulama, boikot ini perlu dilihat. Sekiranya boikot ini membawa kepada kebaikan, maka dipersilakan untuk boikot. Tetapi kalau boikot ini membawa kepada dia jauh daripada Tuhan, maksud kata kalau kita boikot dia tak rasa apa. Bahkan dia menjauhkan diri daripada orang-orang yang beragama dan dia mencari orang-orang yang dalam kalangan ahli maksiat. Jadi ini yang dibimbangkan. Oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena lihat. Sekiranya boikot itu ada maslahah, ada kemaslahatan, maka boleh lakukan. Sekiranya tidak ada kemaslahatan, maka tidak perlu untuk dilakukan. Jadi ini berkaitan dengan maksud yang nak disampaikan oleh Nabi SAW berkenaan dengan hadis ini. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan pergi pula kepada ancaman bagi orang yang melakukan boikot ni. Selain daripada kita katakan berdosa tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 ancaman yang perlu kita faham, yang disokong dengan hadis-hadis yang lain. Yang pertama sekali, dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim, dalam Kitabul Birri Wassilah wal Adab, dalam kitab Imam Muslim memasukkan satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnaini wa yaumal khamis. Maksudnya dibukakan pintu syurga ini pada setiap hari Isnin dan setiap hari Khamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Lalu Allah Taala mengampunkan dosa setiap dalam kalangan orang Islam yang tidak mensyirikkan Allah. Maksud kata, ada beberapa faedah berkenaan dengan hadis Nabi ini. Nak bagi tahu, yang pertama, dosa syirik itu cukup besarlah sehingga tak diampunkan melainkan dengan taubat. Yang keduanya, kita katakan nak bagi tahu betapa Allah Taala ni, rahmatnya Allah Taala ini memberikan pengampunan kepada kita. Allah Taala mengampunkan dosa kita. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Diampunkan dosa hamba yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun, illa. Nah, kemudian dalam hadis tu Nabi sebut illa, kecuali rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali bagi seseorang yang mana di antara dia dan juga saudaranya berlaku syahna, permusuhan, pergaduhan, kebencian di antara mereka. Kemudian fayuqal, maka dikatakan kepada para malaikat, anzuru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tangguhlah, kita katakan tangguhlah pengampunan dosa sehingga mereka berdamai. Tangguhlah pengampunan dosa kepada mereka ni sehingga mereka berdamai. Tangguh pengampunan dosa kepada mereka sehingga mereka berdamai. Maksudnya disebutkan dalam hadis itu 3 kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat mengerikan. Bagaimana kita yang sepatutnya mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi ditangguh. Disebabkan apa? Berlakunya pergaduhan, persengketaan antara umat Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang kedua pula menyebutkan hadis riwayat Abi Khirash, wa an Abi Khirash As-Sulami radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajara akhahu sanah fahuwa kasafki damihi. Daripada Abi Khirash As-Sulami, beliau menyatakan bahawasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hajara akhahu sanah,
barang siapa yang memboikot saudaranya selama setahun, fahuwa kasafki damihi, maka seakan-akan dia telah menumpahkan darah saudaranya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Bayangkan tuan-tuan dan puan, disebutkan dalam hadis ini diumpamakan seolah-olah telah menumpahkan darah saudaranya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya perkara ni agak berat. Perkara ni amat berat. Dan inilah ancaman yang berat daripada Nabi SAW. Kerana kita tahu bahawasanya dosa ini adalah kerana kita tahu bahawasanya membunuh ini termasuk dalam dosa besar. Jadi menunjukkan bahawasanya kita bergaduh lebih daripada 3 hari, lebih daripada setahun, diumpamakan oleh Nabi SAW seperti membunuh, menumpahkan saudara, menunjukkan bahawasanya ia termasuk dalam dosa besar. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan pada hadis yang ketiga. Ancaman yang ketiga dalam sebuah hadis Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, wa imra'atun batat wa zawjuha 'alayha sakhit, wa akhawani mutasariman. Jadi hadis ini menyebutkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang mana solat mereka tidak akan terangkat di atas kepala mereka walaupun hanya sedingkal. Sebagian ulama menafsirkan solatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Golongan yang pertama adalah golongan yang menjadi imam, pemimpin pada suatu kaum padahal kaumnya itu benci kepadanya. Maksudnya tak suka untuk dia menjadi imam. Yang keduanya adalah seorang wanita yang dia tidur sementara suaminya marah terhadap dia. Jadi marah yang bukan marah saja-sajalah. Kita katakan marah, mungkin kita katakan atas sebab syar'i. Mungkin kita katakan suami marah kepada isteri dia kerana suami dah pesan banyak kali suruh tutup aurat, tapi tak mau tutup aurat juga, menyebabkan suami marah. Dan lalu isteri tak pedulikan hal sedemikian, dia tidur sehingga menyebabkan suami marah. Jadi ini pun termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala tak terima solatnya berdasarkan tafsiran ulama. Yang ketiganya adalah 2 orang saudara yang saling bermusuhan. Maksudnya saling menghajarlah. Jadi hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita baca berkenaan dengan ancaman ini cukup berat. Yang pertama sekali kita katakan ditangguhkan pengampunan dosa sehingga berdamai. Itu yang pertama. Yang keduanya, diumpamakan orang yang memboikot saudaranya ni selama setahun diibaratkan seperti mana orang yang membunuh saudaranya, menumpahkan darah. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya adalah dianggap sebagai solatnya itu tidak terangkat lebih daripada kepala mereka. Ditafsirkan ulama tak diterima solatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah 3 ancaman ini untuk menunjukkan bahawasanya agama Islam sangat menitik beratkan isu persaudaraan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mengambil masa yang ada pada pagi ini, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita berbeza pendapat dari sudut politik, walaupun kita berbeza pendapat dari sudut mazhab, walaupun kita berlaku perbezaan dari sudut pandangan kita, mungkin pandangan kita pergi kepada paksi yang kita katakan paksi A, kawan kita lihat daripada paksi B, yang ni tengok daripada paksi C. Jadi perbezaan itu satu benda yang biasa, normal. Jangan jadikan perselisihan itu membawa kepada permusuhan. Kalau sampai kepada peringkat itu, sampai kepada peringkat tak bertegur sapa, maka kita termasuk dalam hadis yang kita bicarakan pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga Allah Ta'ala menjaga diri kita sentiasa berada di atas jalan orang-orang yang beriman, sentiasa meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita minta supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa mungkin setakat itu saja untuk pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan sendiri.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.